Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah SWT, kita nak sama balik pengajian kitab kita ni, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyarbasi. Yas'alunaka. Nah, Syekh Yusuf, Syekh Mufti Azhar lah, Syekhul Azhar. Okey, kita ini nak sambung lagi bab nikah. Mengenai saudara sesuai lagi. Ada dah dua pertanyaan sebenarnya, ada lagi soalan melibatkan adik-beradik susu dah, adik-beradik susu. Ada orang tanya pada Syekh ni, saya punya saudara perempuan sesuai, ada adik-beradik susu. Saudara perempuan sesuan saya itu menyusui seorang gadis pada usia menyusu, yakni 2 tahun kurang. Jadi adik-beradik susu saya, dia nyusu pula gadis lain pula pada usia 2 tahun lah, kurang dah. Sekarang gadis yang menyusui dari saudara perempuan sesuan saya itu telah dewasa dan saya menyukainya. Masalah jadi macam anak dara sesuai lah. Dia kena pula dah. Apakah boleh saya menikahi gadis tersebut? Dia tanya gitulah. The Syekh ni pun jawab, menyusu yang menyebabkan haramnya terjadinya hubungan pernikahan dalam Islam ialah laki-laki dan perempuan sama-sama menyusu dari satu susu yang sama. Jadi muk susu yang sama lah. Jika terjadi hal demikian, maka laki-laki tersebut menjadi saudara bagi perempuan tersebut. Jadi adik-beradik susu lah. Fuqaha berbeza pendapat mengenai jumlah menyusu yang menyebabkan haramnya hubungan pernikahan di antara kedua-dua orang yang menyusu dari susu yang sama. Dari segi khilaf ni ada khilaf lah. Ada kata sekali, 2 kali, 5 kali. Banyaknya dah. Majoriti fuqaha kata 5 kali. Tapi ada kata 10 kali. Macam-macam lah dah. Lepas tu fatwa yang terdapat di negara kita ialah menyusu yang dapat mengharamkan terjadinya hubungan hubungan nikah ialah sebanyak 5 kali. Jadi menyebabkan dia macam adik-beradik susu, kena 5 kali susu. Yang dilakukan secara terpisah-pisah. Maksudnya lepas-lepas kena isyak sekali lepas. Selama pula isyak pula dah. Jadi mengenyangkan, terpisah-pisah tu mengenyangkan lah. Kalau terlepas mata sama balik bukan mengenyangkan lagi dah. Dan diyakini bahawa sesuatu itu dilakukan pada saat anak masih dalam usia menyusu, 2 tahun ke bawah dah. Iaitu ketika dia berumur 2 tahun kurang 2 tahun dah. Baik salah seorang dari mereka itu lebih dahulu ataupun kemudian. Dah. Tak kira lah. Salah seorang lah. Seorang itu ada menyusu, dua orang menyusu. Ada hak umur 2 tahun kurang, ada hak lebih dah. Jadi kira seorang je hak hak lebih, dia kira adik-beradik susu ada. Namun dengan syarat bahawa itu berlangsung pada saat anak masih dalam usia menyusu dah. Dalam usia logik menyusu dah. Jika 2 orang anak sama-sama menyusu dari susu yang sama sebanyak 5 kali dan masing-masing dari kelima kali menyusu itu mengenyangkannya dan terpisah antara satu dengan yang lainnya, maksudnya dia kena lepas. Lepas tu isyak pula dah. Kena lepas maksudnya dia 5 kali. Serta ada saksi yang menguatkan hal tersebut, maka ada royak bakat geger, orang tahulah dah. Maka di antara keduanya terjadilah hubungan persaudaraan sesusuan. Jadi dia jadi adik-beradik susu lah. Dan apa yang diharamkan pada saudara senasab diharamkan juga pada saudara sesusuan. Jadi serupa adik-beradik keturunan lah. Adik-beradik nasab ni. Daripada adik-beradik ibu sekandung ke adik-beradik tiri ke apa, serupa dah. Jadi dengan adik-beradik sesusuan ni jadi sama. Hak susu dah, hak tak susu tu nak kira dah. Adik-beradik susu ni sama dah. Dalil yang dijadikan pegangan bahawa apa yang diharamkan pada saudara senasab juga diharamkan pada saudara sesusuan ialah firman Allah SWT dalam Quran yang bermaksud, diharamkan bagi kamu menikahi ibumu dan anak-anak perempuanmu. Surah An-Nisa ayat 3. Allah SWT juga berfirman yang bermaksud, dan juga diharamkan bagimu menikahi ibu-ibu yang telah menyusuimu dan saudara-saudara sesusuanmu. Surah An-Nisa ayat 3. Jadi sini ada 2. Pertama nasab. Yang kedua, nasab ni keturunan lah. Hak biasa kita tahu ni nak. Hak kedua, ayat Quran surah An-Nisa ayat 3 ni melibatkan sesuai pula ni. Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, sesungguhnya hubungan sesuai itu menyebabkan haramnya apa-apa yang telah diharamkan kerana hubungan senasab. Jadi serupa
nasab lah. Adik-beradik nasab, mak saudara sesuai, adik-beradik sesuai, anak dara sesuai, jadi serupa berlaku dah. Rasulullah SAW juga telah berbicara mengenai anak perempuan pamannya. Ini anak perempuan pamannya Hamzah. Yang juga merupakan saudara sesusuannya. Sesungguhnya dia tidak boleh aku nikahi kerana dia adalah saudaraku sesusuan. Dan apa yang diharamkan pada saudara senasab, maka diharamkan pula pada saudara sesusuan. Jadi Hamzah ni, jadi Hamzah sendiri kau adik-beradik susu Nabi, adik-beradik susu dia pot darah Nabi, jadi adik-beradik susu Nabi. Walaupun anak dara dia tu sepatutnya sepupu Nabi, Nabi tak boleh nikah juga sebab dia macam anak dara sesuai dah, anak dara sesuai. Jadi anak dara sesuai pun tak boleh. Sementara fuqaha terlibat perbezaan pendapat yang cukup dalam tentang perincian masalah saudara sesusuan tersebut dah. Hendaknya ada dapat merujuk kepada sumber-sumbernya, cari Tok Guru dah. Kalau ada tak payah lagi dah. Jika ada sebagian fuqaha yang mengharamkan pernikahan di antara penanya dengan gadis yang pernah menyusu kepada saudara perempuan sesusuannya dari penanya, itu kerana gadis tersebut adalah anak perempuan saudara seperempuannya sesusu. Namun sebagian fuqaha seperti mazhab Zahiri tidak mengharamkan pernikahan tersebut terjadi, wallahu alam. Jadi ada sahaja mazhab kata boleh anak dara sesusuan ni, Ibn Hazm Az-Zahiri lah, tidak ijma' lagi sini. Tapi hak lain ni yang kata tak boleh anak dara sesuai pun tak boleh nikah juga. Serupa dengan anak dara nasab lah, hak keturunan anak dara sungguhnya, keturunan biasa dah. Jadi tak boleh nikah lah dia kata sini. Okey. Menyusu dari isteri. Jadi khilaf tu sebab dalam Quran ada sebut situ saja dah. Ada beradik susu tapi tak royak anak dara sesuai ni, tapi jumhur ulamanya kata anak dara sesuai apa? Adik-beradik anak dara adik-beradik sesuai apa? Serupa nasab, serupa keturunan biasa tak boleh nikah juga dah. Ni kena faham lah, ni adik-beradik susu sungguh. Lepas tu adik-beradik lain hak tak isap pek pada perempuan tu tak jadi adik-beradik sesuai, darah dia tak masuk dah, darah hak budak hak isap pek tu dah. Jadi tak jadi adik-beradik sesuai. Dia hanya ada jadi adik-beradik sesuai yang menyusu dari mak yang sama dah. Hak lain tu tak terlibat lah, adik-beradik lain hak tak isap dengan mak sesuai tersebut. Dia tak jadilah anak sesuai mak yang menyusu tu dah. Kena faham situ dah. Okay, menyusu dari isteri. Ada seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Dia seorang lelaki yang suka sekali kepada susu. Suka minum susu dah. Kemudian isterinya membohonginya, iaitu dengan memeras air susunya sendiri dan kemudian memberikannya pada suaminya tanpa memberitahukannya. Lalu suaminya meminum air susu tersebut. Apakah dengan begitu isterinya telah menjadi mahramnya? Orang yang haram dinikahi bagi dirinya jadi mak susu ke tak? Bini sendiri dah. Jadi jawapannya gini, Syekh menjawab. Berdasarkan fatwa telah dikeluarkan di negara kita, sesusuan ni yang menyebabkan terciptanya hubungan mahram, yang haram menikah, ialah sesusuan yang sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 5 kali. Tiap-tiap sesusuan itu, tiap isap pek tu dah, mengenyangkan, mengukuhkan badan si anak yang menyusuinya, maksudnya kenyal lah ada. Dan dilakukan pada masa usia menyusu, iaitu pada usia 2 tahun kurang. Atau kurang 2 tahun dah. Jika salah satu syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan terciptanya hubungan mahram. Tidak jadi mahram lah, tak jadi anak sesuai lah. Tidak akan menciptakan apa yang berlaku kerana hubungan nasab. Dan juga tidak menyebabkan haram apa yang diharamkan kerana hubungan nasab. Ini ijtihad, ada khilaf lagi. Tapi hak ni dah pandai, majoriti ulama kata gitulah. Umur kurang 2 tahun dan kena 5 kali kenyal sungguh. Lain tu tak jadi nasab, tak jadi. Kalau umur tua 40, 50 tak jadi nasab dah. Jika seorang menyusu kurang dari 5 kali, maka hal itu tidak akan menyebabkan terciptanya hubungan mahram. Dia ngepek dengan mak sesuai tu sekali je dah. Mak dia apa? Dia tinggal sekali tinggal tu, dia sekali ke 2 kali ke. Walaupun kenyal, dia tidak dikira sesuai dah, tidak kira sesuai lagi dah. Nak berhati-hati tu boleh, tapi tidak dikira sesuai lah mana pun dah. Jika dia menyusui sebanyak 5 kali atau lebih, 5 kali lebih atau lebih, namun itu dilakukan secara terus-menerus, bukan terpisah-pisah antara satu sesuai dengan sesuai lainnya, maka hal itu juga tidak menyebabkan terjadi hubungan mahram. Dia lepas pek tu, isap pula. Isap pula, walaupun 5 kali kita tak kira kenyal dah.
Dia tak kena molek lagi dah. Dia kena molek berarti lama sikit sampai dah. Begitu juga bila salah satu dari kelima sesuatu itu tidak mengenyangkannya. Buat 5 kali dah. Ada kena ada tak. Ada kena tu lepas mata nak isap pula kata tak. Tak kena molek dah. Misalnya hanya 1 atau 2 kali isapan, maka hal itu tidaklah menyebabkan terjadinya hubungan mahram lagi. Jika belum dapat dibuktikan bahawa telah terjadi 5 kali sesuatu, misalnya melalui kesaksian orang yang menyaksikannya, maka hal itu tidaklah menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Orang oyak ada seorang 2 orang oyak tapi tak ada saksi, atau seorang oyak tak ada saksi, tak jadi lagi hubungan mahram. Maksudnya kena ada saksi dah. Ada orang yang ngesah. Betul dia ni menyusu dengan dia ni lebih 5 kali lah. Begitu juga sekiranya orang yang menyusu itu orang yang usianya sudah melampaui usia menyusu, iaitu sudah lebih dari 2 tahun. Berdasarkan fatwa tersebut, maka hal itu tidaklah menyebabkan terciptanya hubungan mahram. Anak tu isap pek lagi, umur 2 tahun lebih dah isap pek lagi dah. 2 tahun setengah ke 3 tahun ke, isap pek lagi, lebih dari 2 tahun, ia tak jadi adik-beradik susu lagi lah. Bukan sesusuan lagi lah, adik-beradik susu lagi tak. Di dalam pertanyaan yang diajukan, kita mendapatkan bahawa isterinya telah membohongi suaminya dengan memberikan air susunya yang telah diperasnya ke dalam sebuah wadah, gelas ke gapo. Kemudian suaminya minum air susu tersebut tanpa tahu bahawa itu air susu isterinya. Ini berarti orang yang menyusu adalah orang yang sudah dewasa. Adakah orang lelaki umur 2 tahun setengah tak apa? 2 tahun dah. Tak ada dah. Dan bukan orang yang masih dalam usia menyusu dah. Bukan menyusu dah umur 40 dah. Dengan begitu, salah satu syarat untuk terciptanya hubungan mahram tidaklah terpenuhi. Jadi syarat-syarat yang sebut sana ni, usia menyusu, 5 kali kenyang, tak terpenuhi belaka dah. Kerana sekali pun sekali kenyang dah, umur pun lebih daripada 2 tahun dah, 40 dah. Sehingga apa yang dilakukan kedua suami isteri tersebut tidaklah menyebabkan berlakunya kaedah agama yang mengatakan, maksudnya, apa yang diharamkan kerana adanya hubungan senasab, diharamkan juga kerana hubungan sesuan pada mereka berdua. Tak jadilah gitu dah. Tak jadi hukum ni, tak jadi dah. Tak jadi adik-beradik susu, tak jadi berlaku dah. Dengan demikian, wanita yang tanyakan itu tetap menjadi isteri bagi suaminya dan tidak tertalak kerana sesuai tersebut. Tak terbatal nikah dia dak dah. Namun wanita tersebut bersalah kerana telah membohongi suaminya. Salah dah kerana tipu tak laki dia. Dan memberikan air susunya dengan tidak memberitahukannya. Dan seyogianya wanita tersebut tidak melakukan yang demikian sehingga tidak terjadi keraguan dalam hubungan antara keduanya. Jadi was-was pula dah. Tam-tam tak ngaji jadi was-was dah. Hendaknya kaum muslimin tidak memandang remeh masalah sesuan sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesulitan. Terkadang sesuan itu akan menyebabkan terciptanya hubungan mahram. Ketika seseorang meremehkan masalah ini, ada setengah orang tak puasa pakai bui sapek orang ni bipek dah. Dan sekali jadi sesuai kena cara kena cana benda gini. Terkadang seorang boleh jatuh pada hubungan mahram kerana sesuatu sedangkan dia tidak menyadarinya. Selayaknya kita tidak memandang enteng masalah ini, kita mohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kita semua. Habis itu dah. Soalan seterusnya, bab nikah dengan saudara sesusuan. Ada orang tanya Syekh ni nak. Ada orang tanya Syekh ni. Diketahui bahawa ajaran Islam melarang pernikahan di antara 2 saudara sesusuan. Seorang lelaki menikahi saudara perempuan sesusuannya, sementara dia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah pernikahan mereka berlangsung sekian tahun. Lama dah laku baru khabar. Dia adik-beradik susu kena kau. Dalam keadaan demikian, bagaimana kedudukan anak-anak mereka yang lahir dari pernikahan tersebut? Lepas tu baru tahu ni adik-beradik susu. Lepas tu gua kira anak-anak ni dah. Jadi Syekh ni jawab, Al-Quran telah menetapkan sesuan sebagai sebab haramnya pernikahan di antara 2 orang saudara sesuan. Adik-beradik susu tak boleh nikah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, haram kerana sesuan apa-apa yang haram kerana nasab. Serupa dan keturunan, serupa lah dara adik-beradik, tiri adik-beradik kesekandung ke semua tu serupa dengan adik-beradik sesuai. Tak boleh, serupa lah di segi tak boleh nikah ni, haram ni. Namun kemudian fuqaha mengemukakan beberapa pendapat mengenai jumlah sesuai yang menyebabkan haramnya pernikahan. Di antara mereka ada yang menyebutkan jumlah yang sedikit dan ada yang menyebutkan jumlah yang banyak. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat bahawa sesuai yang menyebabkan haramnya pernikahan adalah 10 kali sesuai atau lebih sahaja. Ingat ada dah pendapat tu, ingat mazhab Hambali, mazhab mana yang kata 10 kali baru jadi. Baru 5 kali tak jadi dah.
Adapun fatwa yang berlaku di negara kita di Mesir ialah bahawa sesuatu yang mengharamkan adalah sesuatu yang dilakukan sebanyak 5 kali. 5 kali kenyai. Bukan 5 kali lepas pek gitu, 5 kali kenyai lama sikit berhenti tak. Berhenti terlepas daripada isap mula tu tak kenyai lagi dah. Dilakukan secara terpisah-pisah dah. Maksud dia kenyai berhenti nak isap pek pula tak apalah. Kira lagi dah. Kelima, sesuatu itu mengenyangkannya dan mengukuhkan badan si anak, dan juga sesuatu itu dilakukan pada saat anak berusia 2 tahun kurang 2 tahun lah. Kerana itu, jika seorang lelaki menikahi saudara perempuan sesuanya itu dan dia tidak mengetahuinya, nikah lama tu tak tahu dah, adik-beradik susu. Kemudian setelah itu terbukti dengan kesaksian para saksi bahawa telah terjadi sesuatu pada mereka berdua, di mana sesuatu itu telah terjadi dengan sempurna pada saat mereka berdua dalam usia menyusui. Jumlah sesuatu yang telah mereka lakukan sudah mencapai jumlah yang ditentukan, atau bahkan lebih lagi. Masing-masing sesuatu itu mengenyangkan, bukan hanya 1 kali saja atau 2 kali hisapan misalnya. Dan antara satu sesuatu dengan sesuatu lainnya masing-masing terpisah dari yang lainnya. Maksudnya dia kena molek lah dah. Sampai kena berhenti lama sikit. Bukan berhenti lepas hisap lalu tu tak kena lagi dah. Dan maka terpisahlah suami dari isterinya dan tidak ada lagi hubungan suami isteri di antara mereka berdua. Tapi kena pastilah tak ni dah. Raja tengok, raja hisap pek ni. Lama mana hisap pek dah. Mokcik budak tina ni raja hisap pek budak jatuh ni tak. Raja tengok dia. Orang tanya berapa kali tengok, lama mana dia hisap, berapa hari hisap dah. Tak boleh nak oyak. Tak jadi lagi lah. Kena betul-betul yakin dah. Setelah terjadi perpisahan di antara mereka dan masa iddah isteri telah selesai, maka si isteri boleh menikah dengan lelaki yang lain. Tak jadi dah. Nak pisah dah. Fasah nak gana dah. Anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan sebelumnya tetap dihitung sebagai anak yang sah bagi kedua ibu bapaknya. Jadi anak sah. Bukan anak haram ke apa dah. Kerana pernikahan di antara mereka telah terjadi dengan tidak mengetahui bahawa mereka adalah saudara sesuai. Dia tak tahu nak gana. Kedua orang tua tersebut tetap mempunyai kewajipan terhadap anak-anaknya sebagaimana kewajipan-kewajipan telah ditetapkan oleh agama atas kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi kena cara juga anak dia. Jadi pak dia tu walaupun dia pisah pun masih pak dia lah dah. Kena cara, kena pergi sekolah, kena apa nak cara kau. Kerana itu sebelum melangsungkan pernikahan, seorang wajiblah meneliti cara isterinya sehingga betul-betul yakin bahawa di antara mereka ni bukanlah saudara sesuan. Dalam kitab Tafsir Al-Manar terdapat ungkapan berikut ini ya. Maksudnya lah. Termasuk salah satu yang wajib diperhatikan ialah kebanyakan orang telah menganggap enteng masalah susuan. Mereka menyusukan anaknya kepada seorang wanita atau kepada beberapa wanita. Ini kena ingat dah. Tempat kita ni kurang. Tapi negara Arab ada dah. Zaman Nabi pun ada tak? Dia tak Halimatus Sa'diyah Nabi dah. Jadi orang mana adik-adik sesuai Nabi dah. Jadi kena perhati molek, kena cek molek. Atau ada berapa wanita, ada ibu berapa orang wanita sesuai dah. Tanpa berusaha untuk mengetahui siapa sahaja anak-anak dan saudara wanita yang menyusuinya. Dah. Jadi siapa kena cek molek anak dia, siapa dia dah. Jadi adik-beradik pada budak ni lah. Kena cek lah, kena cara yang pergi kat. Bui susu ikut dia lepas tinggal tak. Pas ngaji, pas Kuala Lumpur, pas mana tak. Pas Kedah, pas Johor, nak menegawi anak. Jadi masalah dia. Jadi kena ambil, jangan putus hubungan, dia kena kenal dia. Serta anak-anak dan saudara-saudara perempuannya, saudara perempuan suaminya. Sehingga mereka dapat mengetahui hukum-hukum agama yang berlaku atas mereka. Jadi, kenal berlaku ni. Ni adik-beradik susu. Tapi law ni semakin luas ni. Kalau boleh cuba elok lah. Zaman law ni, kita ni jadi bukan duk couple law budak kenal dah. Ni sepupu ni, adik-beradik susu ni nak. Bukan apa zaman dulu dah. Law ni pergi pas Kuala Lumpur, pas mana, pas negara luar, pas Jepun, pas mereka. Pergi je buat dah. Jadi benda tu semakin meluas, semakin patutlah dielokkan. Cuba elok ibu susu ramai lah. Cuba elok lah. Seperti hukum haramnya pernikahan dan juga hak yang berlaku di antara mereka. Sebagaimana yang berlaku di antara saudara-saudara senasab. Jadi kena tahu berlaku adik-beradik susu siapa dia ni. Siapa dia, mak susu siapa dia, mak darah susu siapa dia. Jadi kena banyak cara lah. Pandai bui sangat kena cara. Tidak takut. Lepas-lepas ni jadi nak nikah ke apa, kena cek molek lah, jadi masalah. Banyak terjadi seorang lelaki menikahi saudara perempuannya atau mak saudaranya yang berasal dari sesuan, mak saudara sesuai lah. Sementara dia tidaklah tahu, dia tak tahu dah. Sebab tak tahu tu, tinggal di mana-mana jauh, lepas tu jumpa mana-mana pula.
Gebe khabar nikah. Jadi benda tu kena cek awal-awal. Nah, cuba elok kalau boleh. Kalau jadi juga, kena perhatilah jangan putus hubungan dah. Kalau putus hubungan ke keluarga jadi salah jadi gitulah. Minta jauh dah. Untuk itu kita mestilah memberikan perhatian dalam masalah ini. Wallahu alam. Lepas tu menikahi anak perempuan isteri ayah. Anak perempuan isteri ayah. Maksudnya adik-beradik tak? Adik-beradik tinggi tak? Okey, ada orang tanya. Seorang lelaki mempunyai 2 orang anak lelaki. Satu dari isteri pertama dia dan satu lagi dari isteri yang kedua. Jadi orang itu dia ada anak lelaki tapi mak lain lah. Kemudian lelaki itu menceraikan isterinya yang pertama. Dan lalu isteri yang diceraikan itu menikah lagi dengan lelaki yang lain dan melahirkan seorang anak perempuan. Apakah boleh anak perempuan isteri pertama itu menikah dengan anak lelaki dari isteri yang kedua? Gitu tanya. Jadi Syekh ni jawab, Allah SWT mengharamkan seseorang menikahi isteri bapaknya. Tu tak ada. Jelas dulu. Jadi mak tiri tak boleh dah. Walaupun sudah diceraikannya atau sudah ditinggal mati oleh bapaknya, tak boleh nikah juga dah. Berkenaan dengan ini Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa yang bermaksud, dan janganlah kamu mengkahwini wanita-wanita telah dikahwini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruknya jalan. Surah An-Nisa ayat 22. Pada masa jahiliyah, jika seorang lelaki mati, maka anak lelaki-lakinya berhak atas isteri-isterinya yang lain selain ibunya. Maksudnya mak-mak tiri. Jadi anak-anak tiri, anak jatuh boleh ambil dah. Dia dapat mengahwininya jika mahu, dan dia juga dapat mengahwinkannya kepada siapa-siapa sahaja yang dia sukai. Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal dunia, anak lelaki-lakinya yang bernama Muhsin mewarisi isteri bapaknya yang bernama Ummu Ubaid binti Dhamrah dan menikahinya, sementara suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepadanya dan tidak mewariskan harta sedikit pun baginya. Ummu Ubaid mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, kembalilah kamu, semoga Allah SWT menurunkan sesuatu yang berkaitan denganmu. Jadi Nabi turun wahyu lah Al-Quran dah. Kemudian turunlah ayat di atas yang berkaitan dengan dirinya dan kaum wanita yang senasib dengannya. Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Ibn Abbas, di mana dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, baik telah digauninya maupun belum, maka wanita itu haram kamu nikahi. Jadi tak boleh nikah dah. Nama ayat di atas tidak mengharamkan pernikahan antara seorang lelaki dengan anak perempuan isteri bapaknya secara mutlak apabila anak perempuan tersebut bukan anak dari bapaknya, kerana tidak ada sebab yang mengharamkan pernikahan di antara mereka, sebagaimana telah disebutkan dalam surah An-Nisa. Masalah yang mirip dengan masalah ini ialah seorang tidak boleh menikahi mak saudara dia, khalah maupun ammah, namun dia dibolehkan menikahi anak mak saudara dia lah, maksudnya sepupu dia. Tak apa, kita baca lagi. Terkadang seorang beranggapan bahawa anak perempuan di atas adalah saudara perempuan bagi anak lelaki tersebut yang haram dinikahi. Jadi orang yang anggap gitulah, dah macam adik-beradik sungguh dah. Namun dimasukkan oleh Al-Quran dengan saudara perempuan yang haram dinikahi adalah saudara perempuan si ibu sebapak. Adik-beradik si ibu sebapak sungguh. Saudara seperempuan sebapak, maksudnya pok yang sama. Dan saudara seperempuan si ibu, maksudnya mak sama. Tapi anak kalau mak sama dah. Sedangkan anak perempuan yang ditanyakan bukanlah termasuk salah satu dari ketiga saudara perempuan yang disebutkan tersebut. Jadi bukan mak sama lah. Mak orang lain lah. Mak tiri nikah dengan orang lain pula. Nah. Jadi bukan anak pok dia dah. Anak orang lain dah. Jadi walaupun macam adik-beradik tiri, tapi bukan adik-beradik tiri lagi lah. Bukan sepok ataupun semok. Cuba perhatikan ayat berikut yang berkaitan dengan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maksudnya dah. Dan janganlah kamu kahwini ke wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. Tu sah dah. Mak tiri dah. Mak tiri dah. Terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah keji dan amat dibenci oleh Allah dan seburuk-buruknya jalan.
Diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Ini mak saudara lah dah. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki. Ini anak saudara, adik-beradik lelaki dah. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan. Anak saudara daripada adik-beradik perempuan. Ibu-ibumu yang menyusu kamu. Saudara perempuan sesuan. Ibu-ibu isterimu. Ini mertua. Ini yang timbul tadi Ibn Hazm kata anak dara sesuai tu boleh nikah dah. Sebab sini sekatu je sebut dah. Saudara perempuan sesuai saja disebut sini. Ibu-ibu isterimu yang ni mertua. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu. Maksudnya anak tiga dah. Dari isteri yang telah kamu campuri dah. Jadi dia campuri anak dia tu jadi anak tiga. Tapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikannya, maka tidaklah berdosa kamu mengahwininya. Mengahwini anak tiri itulah. Yang tidak jadi anak tiri lagi, tak setubuh lagi. Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu, yang menantu. Dan menghipur dua orang perempuan bersaudara. Adik-adik beradik puai itu tak boleh nikah sekaligus dalam sebuah perkahwinan. Kecuali telah terjadi pada masa yang lampau. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengahwini wanita yang bersuami. Kecuali budak-budak hamba-hamba yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Surah An-Nisa ayat 22 hingga 24. Wallahu'alam. Jadi sininya. Jadi bukan semut lah tak. Nikah mok tiri mok tu. Mok tiri nikah orang lain. Anak tu boleh daripada apa mok tiri lah. Bukan mak dia dah, mak tiri. Pok lain lah, bukan pok dia dah. Jadi anak tu bukan adik-beradik. Tak ada kait dengan si ibu sebapuk, tidak ada kait dengan si ibu, tidak ada kait dengan sebapuk. Jadi walaupun panggil adik-beradik juga, sekali tengok, tapi adik-beradik itu tidak ada darah, tidak ada hubungan darah. Jadi boleh nikah, keadaan yang asal dia, boleh nikah. Walaupun style ni macam adik-beradik, tapi adik-beradik ni adik-beradik yang tidak ada darah kaitan. Tak boleh kita cerita sana adik-beradik seibu sebapuk, sekandung lah dah. Tempat adik-beradik sebapuk. Pok tulah. Boleh anak tiri. Itulah adik-beradik tiri lain. Ataupun mak tulah. Adik-beradik tiri lain. Ni boleh adik-beradik. Bukan pok tulah, bukan mak tulah. Dia mak tiri tu nikah dengan orang lain. Lepas tu anak dia boleh. Orang lain suku sakak dah. Jadi ni tak jadi hubungan darah. Tak jadi hubungan darah sini kata dah. Jadi boleh nikah dah. Secara asal ni boleh nikah dah. Ni perincian-perincian ni kita tak perhati tak perhati mana dah. Pak kita dia tukar lagi dah. Hak kata mak dara tu bini pok dara kita kata mak dara tu bukan mak dara sabit dah. Mak dara sabit tu tidaklah mahram kita dah. Begitulah yang kita ada masyarakat kita. Ni lagilah tu kata ke dah. Ni lagi payah bagi mereka ni dah. Tapi kita ni tak ada sikit dah. Dah ni semakin ramai payah dulu kan. Mak dara sabit pun kira mak dara kita kan tak? Mak dara sabit pun jadi mak dara kita. Jadi faham gitu dah. Kefahaman salah dah. Sedangkan darah tidak ada hubungan darah. Pasal dia jadi haram ni sebab nasab ni keturunannya darah. Sesuai pada darah sebenarnya tak sesuainya. Dia jadi darah daging. Budak yang kecil umur 2 tahun ke bawah ni dia akan jadi darah daging dah. Dan darah daging kalau isap pek ibu sesuai je. Sebab tu ia melibatkan darah, hubungan darah sebenarnya. Lepas tu soal lagi lah. Melihat wanita yang hendak dipinang. Ada orang tanya, apakah sah kepernikahan di kalangan kita? Di mana seorang lelaki tidak melihat terlebih dahulu wanita yang hendak dinikahinya. Dan bahkan wanita yang telah dipinangkan ibunya untuknya. Tak ada tengok lagi tak. Mak dia telah pinang ke dia dah. Macam-macam lah tak. Ketika kedua suami isteri itu bertemu untuk pertama kalinya setelah menikah. Nikah baru tengok dah. Timbullah ketidaksukaan di antara mereka dua. Tengok-tengok tak kena pula dah. Ketidaksenangan dari mempelai lelaki kerana isterinya tidaklah cantik mana. Atau kerana adanya cacat pada tubuh si isteri dia. Lepas tu akibatnya terjadilah perceraian yang sedemikian cepatnya dah. Apakah pernikahan yang demikian itu sah? Bagaimana kita dapat mencegah praktik pernikahan yang seperti itu? Ni Syekh orang tanya Syekh ni. Syekh pun jawab lah.
Agama Islam membolehkan seorang lelaki yang meminang untuk melihat wanita yang dipinangnya. Islam ni suruh tengok, bukan tak tengok dah. Jadi setengah orang ni dia strict sangat. Dia strict sangat pun bahaya juga. Strict sangat pun jadi masalah. Dia lebih bebas pun tak boleh. Strict sangat pun tak boleh. Islam ni sederhana. Kita tengok kalau kadang-kadang orang yang pihak Islam ni siapa pakai puduk. Yalah ada pendapat wajib kita tak nafikan. Tapi kadang-kadang strict sangat dah. Kadang-kadang masalah pok saudara sendiri mai rumah pun pakai tudung setengah tu dah. Jadi benda-benda yang kata jelas tak boleh tiba-tiba dia kerah dah. Dia akan jadi tak comel dah. Dia akan jadi melampau dan lah. Kadang-kadang di sekolah-sekolah setengah tu dah. Dia suka siapa ke bukan masyarakat kita lah di Pakistan ke apa setengah tu dia suka tak jumpa tino dah. Tapi lah sekali orang jatuh dia pak dia tak kena budak tino, tak kena tino. Jadi sekali jadi macam homosek lah ke apa tak. Sebab tak kenal, tak boleh nak jumpa langsung. Itu jadi masalah juga. Kenal tak apa, sikit tak bedah dah. Ni otino, kena kado otino. Jadi masyarakat kita jadi dah. Begitu juga, jadi macam-macam kalau melampau sangat. Kalau lepas sangat, tak boleh jadi kot lain pun. Jadi kena sederhana dah. Begitu juga pinang ni. Biar tunjuklah, bahkan Nabi suruh tengok yang wanita yang ingin dipinangnya dah. Bukan tak tengok dah. Dengan begitu dia dapat melihat hal yang mendorongnya untuk melanjutkannya ke dalam jenjang pernikahan. Jadi sebelum nikah tengok dulu dah. Tengok kena rupa pada dah nak. Atau mengurungkan niatnya untuk menikahi perempuan tersebut. Jadi dia tengok dulu kalau kena nikah. Kalau tak kena tak usah nikah. Tapi jangan tak tengok dah. Nak main pinai, nak main minai tengok pakai perudah lagi dah. Jadi tak boleh gitu dah. Biar dia tengok dah. Dengan begitu dia tidak akan jatuh ke dalam pernikahan yang tidak bahagia dan berakhir dengan perceraian. Dah. Jangan dengan cerita lah. Setengah cerita-cerita tu. Dia kata nikah ni dok tok guru yang nak bui anak dara ni. Hak buta, hak tepe, hak bisu dah. Dah. Nak bui dak, nak bui nikah. Lepas tu nikah lah dah. Dia pun lah gano lah nikah dengan tina buta. Pekok bisu dak. Tepe lagi dah. Lepas tu tengok comel dah. Dia pun kata. Kata Tok Guru kata gitu. Dia pun tubik lorak. Tubik dia bilik. Tok Guru dia kata. Hak tepen tak aji jalan kok sir. Hak buton tengok benda ngarut tak benda hari. Hak pekok tak dengan benda maksiat. Tak boleh pakai cerita gitu dia. Cerita gitu kalau sahih pun melampau. Melebihi daripada apa Nabi ajar. Nabi ajar so kita tengok dulu nak nikah lah. Nak nikah gua nak bagi tak tengok dah. Bagi tak kenal. Jangan melampau dah. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk pada kita agar sebaiknya laki-laki yang akan meminang terlebih dahulu melihat wanita yang hendak dipinangnya. Dia tengok. Habis kurang muka dengan tapak tangan lah. Muka tak. Beli kurang tak. Dia tahu dah. Jabir bin Abdullah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya. Jika seorang dari kamu ingin meminang seorang perempuan, sekiranya boleh, lihatlah terlebih dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk menikahi wanita tersebut. Kita tengok. Setara mana kena dah. Jabir berkata, maka aku meminang seorang perempuan dari Bani Salamah. Tetapi sebelumnya saya rahsiakan masuk ke itu kepadanya sehinggalah aku dapat saksikan bahagian-bahagian yang membuatku tertarik padanya. Gingita sungguh. Ini riwayat yang sahih lah. Setengah ulama tu ibah apa dah. Tengok mas kat mana. Tengok sampai aurat lebih ke tak. Wallahualam lah tu khilaf lah. Dia kadang ulama secara asas di mazhab kita ni. Secara muka dengan tapak tangan gitu je dah. Bukan tengok lebih dah. Sebagian fuqaha berpendapat bahawa hadis ini membolehkan lelaki yang hendak meminang untuk melihat perempuan yang hendak dipinangnya selama dia bermaksud untuk menikahi perempuan tersebut. Walaupun perempuan tersebut tidak mengizinkannya, wanita tu tak boleh tengok pun, dia ngita tak tengok lebih sikit pun tak apa dah. Tak kena nak nikah dengan tak. Gitulah dah. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahawa Mughirah bin Syu'bah pernah meminangkan seorang perempuan. Dia nak meminang seorang perempuan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, sudahkah kamu melihat dia? Pindah-pindah tengok dah apa budak tina tu dah. Mughirah menjawab belum lagi. Lalu Rasulullah SAW berkata, lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu boleh hidup bersama lebih langgeng, lebih bahagia dah. Jadi tengok dulu. Biar kenal dulu dah. Asal-asal kenal tak apa dah. Jangan tak tahu ke sekarang, tak tahu kan tak. Dari Abu Hurairah tahu seorang sahabat meminang seorang wanita Ansar. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya. Jadi seorang sahabat tu pergi minang wanita Ansar.
Jadi Nabi kata ke dia dah, sudahkah engkau melihatnya? Sahabat tersebut menjawab, belum lagi. Kemudian Rasulullah berkata, pergi dan lihatlah dia, kerana pada mata orang Ansar terdapat sesuatu. Maksudnya, kadang-kadang dia ada mata yang Ansar ni ada benda cacat, benda tak comel. Jadi kena tengok dulu biar puas hati lah. Gitulah. Maksudnya kena cek dulu, kena tengok dulu. Hadis-hadis di atas bukan bererti membolehkan seorang lelaki yang meminang untuk berdua-duaan dengan wanita pinangannya. Ni suruh ngita, bukan pergi duduk gewel, duduk sekali nak. Nak kenal, saling kenal, mengenali sebelum menikah. Tidak gitu dah. Sekadar kita tahu dah, tengok gitu. Bukan kecek lama-lama gewel, bukan dah. Hal ini diharamkan sebelum berlangsungnya pernikahan. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah sekali-kali dia menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh mahramnya, sebab nanti yang menjadi orang yang ketiganya adalah syaitan. Jadi biar ditemani lah, kalau kecek tak oleh mahramnya, bukan adik dia kecek setengah budak pun nak game je bawa adik dia umur 4-5 tahun. Dia tak tahu sekarang, tak boleh mempertahankan diri dia dah. Jadi benda tu tak usah lah, biar mahramnya yang boleh jaga diri dia. Kalau dia nak kecek sikit, nak kenal dah. Kita mengecam perilaku masyarakat yang membebaskan seorang lelaki dengan wanita pinangannya, di mana hal itu akan mendatangkan akibat yang menakutkan dan merupakan hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Pada saat yang sama, kita juga mengecam orang-orang yang persulitkan dalam masalah ini. Kita ekstrim belakang, ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, kita tolak dah. Yang mempersulitkan masalah ini, di mana mereka menolak lelaki yang hendak meminang untuk melihat anak-anak gadis mereka. Tengok betul boleh nak beri nikah tapi tak boleh tengok. Dia mengarut ni lah. Padahal ini dibolehkan oleh agama, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan merupakan sesuatu yang akan mencegah terjadinya banyak persoalan di kemudian hari. Jadi dia tidak rasa apa kata kena tipu lah dah. Gitulah dah. Tak kala lelaki hendak melihat gadis pinangannya, agama mengharuskan gadis tersebut disertai mahramnya, seperti bapaknya, pak saudara dia atau yang lainnya dah. Atau adik-beradik lelaki hak besar lah dah. Ketika lelaki telah melihat gadis pinangannya dan dia tertarik, maka dia dapat melanjutkannya ke jenjang perkahwinan. Bolehlah janji nikah ke apa dah. Jika dia tidak tertarik, maka dia tidak berhak untuk menghinanya atau mengeluarkan kata-kata yang akan menyakiti gadis tersebut. Kalau tak kenal kak, tak usah nikah, tak usah kata uduh dah. Kerana sesuatu yang tidak menjadi daya tarik baginya, mungkin dapat menjadi daya tarik bagi orang lain dah. Jadi manusia gitulah. Orang mata orang ni comel, orang mata orang lain huduh, gitulah. Nak gana dah. Merupakan hak wanita untuk melihat lelaki yang meminangnya sehingga dia rela untuk berimanya. Puan pun nak tengok lelaki juga. Semak ke tak semak ke, kenal tak kenal. Kerana kelak dia akan bergaul dan hidup bersama dengan lelaki-lelaki tersebut sepanjang usianya nak. Kalau boleh tak, sepanjang umur dia lah. Mungkin sahaja lelaki-lelaki yang meminangnya itu adalah seorang yang berparas buruk sehingga wanita itu tidak sanggup hidup bersamanya. Hotel pun nak tengok tak lelaki comel dah. Kata lelaki huduh kepai tak. Tak bahagia hidup dia tak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau menikahkan anak perempuanmu dengan lelaki yang buruk rupanya. Kerana lelaki harus mempunyai daya tarik bagi wanita dan wanita pun harus mempunyai daya tarik bagi lelaki. Sama-sama kenal. Jangan salah sore je kenal tak. Saya gitu tak. Agama tidak membolehkan seorang ayah menyuruh anak gadisnya untuk menikah dengan lelaki yang tidak disukainya. Nikah ni bukan pak, nikah ni anak dah. Kena kenal tak pada dah. Namun jika masing-masing yang bersangkutan rela melangsungkan pernikahan tanpa terlebih dahulu melihat satu sama lainnya, maka pernikahan mereka itu tetap sah juga. Mereka berdua bertanggungjawab terhadap akibat setelah itu jika kemudian berakibat buruk. Jadi nak gana kalau cerai aku tak puas hati lepas tu lah. Hak maliknya dia tengok lah. Macam kita beli barang lah. Nak beli kereta, nak beli kapal, kita tengok dulu setang mana lah. Jangan beli tu dengan tak tengok dah. Hak mudah jadi beli tak tengok, beli online dah. Beli sofa dah. Ada orang tu beli sofa je, tengok dari gambar apa besar. Sofa-sofa ni, kecil belah dah. Duduk pakai gebuh jatuh belakang. Tak usah lah beli online gitu dah. Kita biar jelas. Kena tengok ukuran. Kalau beli online, kena tengok ukuran. Jangan sofa-sofa kecil belah dah. Begitu juga kahwin, biar kita tahu dah. Biar kita kenal, beli kurang. Kenal lah, beli kenal sikit. Apa dah, ni tak tahu sekarang. Tak bayar, gemuk kau buci. Jangan jadi 1, 2, 3 hari ni viral tak. Baru orang ni duk main apa? Dulu chatting ni panggil gapo lah ni duk. Panggil gapo. Tahu lah. Gapo WeChat ke benda dah. Nah. Dia lepas tu. Nak jumpa lah. Janji nak jumpa dah.
Ingat gawe gapo gigi jumpa kena ke maknya pondek. Pondek dah. Jadi Allah tertipu dia nyesal dia kata tipu dah aku ingat kau tino nak kena kau pondek dah. Jadi begitulah. Hak tu ngarut lah kata dak. Bagi ngarut chatting ke gapo dia benda hak tak mau itu berkat lah. Dah ada masalah dah. Dia kenanya yang tidak melampau. Dan melampau ni sebenarnya siapa satu tahap hidup dengan penuh penipuan. Gawe lama-lama penuh penipuan. Sebenarnya tak kenal lagi dah. Kenal sikit padalah. Kenal sikit kena sikit sudah. Lepas tu istikharah kalau jadi ke nikah gitulah. Istikharah dengan Allah, semayang istikharah, minta panduan Allah. Kalau jadi pakai nikah insya-Allah. Okey, cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberikan penyuluhan masalah agama dan mendorong lelaki yang mahu meminang untuk mahu melihat gadis yang akan dinikahinya dahulu, serta memberikan pengertian kepada para orang tua untuk tidak mengharamkan apa-apa yang telah Allah SWT halalkan. Benda yang Allah tak halalkan, jangan kita halalkan. Benda yang Allah haramkan, jangan kita halalkan. Benda yang halal, jangan kita haramkan. Bersederhana lah. InsyaAllah bersederhana tu ada keberkatan. Jangan melampau. Kita tengok masyarakat zaman Nabi tidak melampau. Setengah-setengah tu dia rasa beragama, habis pakai perudah. Lepas tu, pandai buruk pada orang tak pakai perudah, penyakit juga dah. Ya, ada Syekh Al-Albani ada buat buku dah, hijab al-mar'ah ni. Dia jawab pendapat-pendapat termasuk dah Syekh Dr. Yusuf, Dr. Abu Tiga Pahak setengah-setengah Syekh ni kata wajib pakai perudah ni. Dia jawab dah. Banyak dalil dia menunjukkan zaman sahabat ni, sahabat-sahabat boleh hoyak otin ni muka merah, nampak jerawat ke apa dah. Maksudnya sahabiah zaman Nabi tidaklah strict sangat Tidak strict sangat. Masa dia tutup lah. Tapi tidaklah menganggap muka tu betul-betul aurat yang tidak boleh tengok sikit abut, tidak gitu dah. Allah alam, itulah perbahasan kita tentang kahwin ni. Kita sambung ada lagi sikit lagi tak? Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.